Okay, kita tengok learning outcome dia. Learning outcome dia kata students must be able, okay, to describe. Ada 3 basically phylum dalam kingdom fungi, iaitu Zygomycota. Always remember bentuk zygote bulat. Ascomycota. Ascomycota ni kita panggil cup fungi. Cup. And also Basidiomycota. Basidiomycota basically cendawan butang. Button mushroom. Okay. So bulat tu lah mushroom tu button. Okay, welcome. Oh, pakai cap rambut dah panjang Aiman. Okay, alright. So just recall balik phylum Zygomycota, zygote, asco, cup, and also Basidio, button mushroom, cendawan butang. Okay, so kita tengok morphology. Morphology maknanya general feature untuk phylum kingdom. So kebanyakan fungi ni semua basically multicellular. Okay, banyak sel lah, tapi ada juga yang unicellular. Ni general phylum besar kan. So the vegetative body, maknanya body fungi tu, cendawan butang ke, cendawan tiram yang korang pegang tu, or most fungi are constructed of tiny filament. Kan korang boleh siap kan, satu lay kan. So structure tu, filament tu kita panggil hyphae. Okay, ataupun singular dia panggil hypha lah. Okay, hypha ni lah basically ataupun hyphae ni, bila dia bergabung, dia jadi macam satu mat yang kita panggil mycelium. Alright. So keyword dekat sini ni hyphae dengan mycelium. Okay. Dan satu lagi yang agak penting juga, basically fungi ni dia ada cell wall. Tapi cell wall dia bukan buat pada cellulose, cell wall dia buat daripada kitin. Okay, kitin ni maknanya ada nitrogen base. Okay, sugar yang ada nitrogen base. Okay, ni key kena ingat ni, kitin. Okay, sebab dia selalu tanya soalan basically comparison antara cell wall plant dengan fungi. Okay, so wall basically plant, cellulose lah dia buat daripada kitin. Okay, ini gambar basically a typical structure of a fungi. So kita tengok ada hyphae, tiny filaments. Okay, dan you tengok satu set bawah ni. Okay, it's called a mycelium lah. Banyak hyphae jadilah mycelium. So tu kadang-kadang bila korang ingat bila makan roti kan ada mole kan. Korang ingat boleh koyak roti tu makan yang bawah. Tapi korang silap sebenarnya sebab ada mycelium kat bawah tu sebenarnya dah interwoven dalam roti tu. So buang je lah roti tu. Okay, so for your safety sakit perut pula. Alright. Okay, general lagi. So most fungi multicellular dan ada hypha ataupun hyphae. So hyphae divided into cells by septa. Okay, maknanya kalau you tengok filum panjang tu, okay, dia ada segmen. Okay, ada separuh fungi ada segmen. So segmen ni kita panggil septa. Okay, macam jantung kan, ada septum kan, pembahagi jantung kan, antara dua kan. Alright, so this septa have pores. Okay, septa ni ada lubang pula tengah-tengah, enough untuk ribosom, mitochondria and even nuclei untuk move from cell to cell. Okay, so ada juga fungi yang tak ada septa, tak ada menghalang lah. Okay, so kita panggil yang tak ada septa ni aseptate ataupun coniocytic fungi. Okay, so what does it look like? It's something like this. Okay, so ini septate hypha. Okay, septate maknanya dia ada septa tu lah, pembahagi tu basically. So you nampak ada nukleus kat dalam tu kan. Okay, in between the septa tu. So ada jenis yang coniocytic ataupun aseptate, yang mana the whole thing maknanya dia share lah dia punya nukleus. Right, so itu yang second one. Okay, so kalau septate hypha ni, okay, kadang-kadang kita tengok nukleus dia ada jenis satu nukleus dan kadang-kadang ada yang jenis dua nukleus. So satu tu kita panggil monokaryotik lah. Yang kalau dua tu dikaryotik tu kan. Okay, nukleus. So dikaryotik hyphae kenapa jadi begitu? Sebab ada nuclear division. Okay, tanpa ada cytoplasmic division. Kalau cytoplasmic division dia jadi dua sel dalam tu kan. Ni tak ada. Sel masih satu tapi ada dua nukleus. So parasitic fungi, okay, usually have some hyphae modified Hostoria. So ada serta-serta fungi ni dia jenis parasit dan dia dah modify dia punya hypha tu jadi Hostoria, satu tip yang boleh penetrate host. Kan, sebab tu fungi tu kan duduk dekat bawah akar pokok kan supaya dia boleh ambil nutrien daripada pokok tu. So structure yang boleh tembus basically plant tu dia panggil Hostoria. Okay, so example is given here.
You tengok yang B ni, Hostoria. Alright, so itu fungal hyphae. So, okay, so dia ada structure Hostoria yang boleh penetrate basically the plant cell wall untuk dia ambil nutrien lah. Alright, so yang gambar atas ni, hyphae is adapted for trapping and killing. Ada jenis paruh-paruh fungi, dia modify Hostoria dia supaya dia boleh tangkap animal. Okay, so ini contoh yang ini nematoda lah. Nematoda ni example of cacing lah. Okay, cacing yang parasite jugalah. So dia boleh attack basically prey ya, dan juga absorb nutrient. Okay, so macam mana fungi makan? Macam mana dia ambil nutrition? So kita tahu dia tak ada basically organ okay, dengan sistem dalam badan dia. So apa dia buat? Fungi ni basically dia heterotrophic. Okay, so dia absorb nutrient. Macam mana dia absorb? Dia pakai enzim yang kita panggil exoenzyme. Exo maknanya kat luar. So dia basically basically produce enzyme outside basically of the fungi. Lepas tu dia secrete by the fungus lah. Lepas tu dia break down the food in its body, outside its body into simpler compounds supaya dia boleh absorb. Okay, and of course kita pun tahu ada fungi yang decomposer, saprophytic, ada yang jadi parasite dan ada juga yang mutual symbiont, symbiosis. Okay, macam mana pula dengan reproduction? So reproduction dia, okay, spora dia tak bergerak, okay. So dia boleh jadi asexual atau sexual, okay, depending on phylum. Okay, kalau asexual, filament dia basically akan produce haploid spores secara mitosis. Okay, so contoh yang paling bagus adalah yeast. So yeast basically duduk dalam phylum Ascomycota. Jangan lupa phylum ni besar kan. Kalau jenis dengan spesies more detail kan. Sebab phylum ni besar so macam-macam rupa dalam dia. But in general, kita tengok dalam chapter ni lah. Untuk foundation, kita tengok yang inilah in general. So sexual reproduction, kalau dia sexual, okay, katakan ada dua hypha, okay, ini satu fungi lain, yang ini pun satu fungi lain, so dia lalu sebelah-sebelah, okay, katakan ini positive strain, ini negative strain, so dia jumpa kat tengah-tengah antara dua tu, dia berjumpa lah. So apa dia buat, dia akan cantum dia punya cytoplasm, yang kita panggil plasmogamy, okay, union of plasma, and then kita ada basically nuclear fusion ataupun karyogami, baru dia combine dia punya karyot dia lah, dia punya nucleus. So boleh jadi tu. Ini kita bincang nanti dalam next chapter which is reproduction in detail. Alright, first one, phylum Zygomycota, zygote blood. Alright, so the hyphae are coniocytic, tak ada septa. Okay, asexual phase dia sporangia develop at the tips of the upright hyphae. Contoh macam kulak roti kan, Mucorrhizophus stolonifer. So within each sporangium ada hundreds of haploid spores, ada banyak spore dalam zygote dia tu, yang kat atas tu dia mesti ada tangkai, lepas tu dia ada spore kat atas tu. Okay, so example yang dia bagi Rhizophus stolonifer, black bread mold. Ni pun dah belajar masa SPM. Okay, so rupa dia something macam ni. Okay, so sporangium, structure dia, sporangiophore, 4 tu maksudnya tangkai. Okay, gium tu maksudnya kandul dengan rhizoid lah, structure yang macam akar ni. Okay, sebab dia phylum Zygomycota, so kita panggil dia Zygosporangium. Okay, Zygosporangiophore. Alright. So spores yang ada tu basically, dia germinate growing into mycelium lah. Macam gambar kita tengok tadi kan. Okay, kalau environmental condition deteriorate, baru dia reproduce sexually. So maknanya dia secara naturalnya dia asexual. Bila keadaan ekstrim ataupun condition keadaan dia tak sesuai untuk dia, dia akan produce secara sexual lah. Okay, which forms the zygosporangium. Okay, so settle satu. Next kita pergi Ascomycota ataupun cup fungi. Okay, so ascomycetes produce sexual spores. Okay, insect-like asci. Okay, structure dia ni lain pula. Kita panggil ascus. Okay, dan kita panggil dia sac fungi. Okay, so dia ada macam badan. Ni katakan ni mangkuk. So spore dia duduk dekat sini lah. Spore dia duduk dekat mangkuk tu lah. Okay, ascocarp ataupun fruiting body dia. So dekat tiap-tiap
ASCII tu ada lebih kurang dalam 8 spore untuk satu row tu. So macam mana rupa dia? Kejap kita tengok lepas ni. So the range in size and complexity from unicellular yeast to multicellular fungi. So ada macam-macam sebab phylum besar kan. So phylum besar, so ada daripada yeast sampailah ke fungi. Okay, so ada yang pathogen tapi kebanyakannya adalah saprobes. Saprophytic. Okay, so kita tengok gambar ni. Let's have a look at this diagram. So dia tengok yang mana orange ni, the cup shape ascocarp protein body of Alluria aurantia give this species its common name, orange peel fungus. Alright, ini saya rasa tak ada dekat equator. Yang ini ada. Morels ni, Morchella esculenta, ascocarp. The succulent morel is often found under trees in orchards. Ini kan ada. Ini biasanya kalau steamboat Korean ataupun China selalu ada ni, dah kering kan. Alright. Yang ini saya rasa kita pernah cerita, which one? Tuber melanosporum ataupun truffle. Kan ada ice cream magnum tu kan. Truffle kan. So truffle yang kau makan sebenarnya adalah fungi. Okay, dan sangat-sangat mahal. Tapi dia duduk, dan dia peliknya dia duduk dalam tanah. Alright. And the last one is Neurospora crassa. Ini pun kita pernah dengar juga. Okay, bread mold juga. Alright. So dalam roti, atas roti tu boleh macam-macam. Boleh Rhizophus stolonifer, boleh Neurospora crassa dan banyak lagi. Okay. So ini tadi dia cakap fruiting body dia. Ascocarp. Okay, fruiting body dia. Ini the cup ni ya. Alright. So ascus adalah struktur tangkai-tangkai ni, stalk ni. Dan dalam basically inside the ascus ada spores lah. Spores dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 spores. Alright, so ada 8 spores. Okay, so reproduction dia is through basically asexual reproduction. Yang conidia ni, ni jenis lain pula. Okay, so conidia ni pula develops long chains at the tips of specialized hyphae called conidiophores. Bukan apa sebab ni phylum kan, general kan. So ada jenis yang macam tadi ascocarp, ada yang jenis basically conidia. So Neurospora crassa adalah contoh ataupun bread mold, contoh yang ada conidia ini. Ataupun nak lagi senang, ingat penicillium. Penicillin. Okay. So penicillin basically ini rupa penicillin, dia ada conidiophore, 4 tu tangkai dan dia ada structure conidia kat sini. Alright. And of course ini Saccharomyces cerevisiae is basically yeast. Okay, it's basically yeast. Okay, so kita pergi ke last basically, phylum Basidiomycota, cendawan butang, button mushroom. Okay, so nama dia basically is taken from the club shape of the basidium. Okay, so Basidiomycetes atau Basidiomycota are important decomposers of wood and other plant materials. Yang ini very common lah. Cendawan butang memang kita paling nampak paling banyak. Okay, especially dekat kayu atau pokok kayu. Pokok yang berkayu. So life cycle dia, basically they show a long-lived dichromatic mycelium. Okay, so kalau katakan perubahan cuaca, okay, hujan, induce the dichromatic mycelium to reproduce sexually by producing fruity body. Dia punya body dia kita panggil Basidiocarp. Tadi ascocarp, so yang this one kita panggil Basidiocarp. So the Basidia kita panggil Basidiospores. Dia ikut je nama phylum dia. Okay, so asexual reproduction very uncommon tak selalu. So example kita ada adalah mushroom dan juga shelf fungi. Okay, so kita tengok gambar kat sini. Okay, ini fly agaric ni, ini pun tak ada. Ini banyak dekat Tasca basically. Okay, dengan cerita Smurf kan ada kan. Ni tak ada ni, banyak dekat Northern Hemisphere. Tolong mute mic. So the next one basically is the maiden field fungus. Okay, with an odor like rotting meat. Okay. Dan yang ini biasa, shell fungi. Shell fungi ni selalulah kat mahalah banyak ni kan, kat rak kasut kan. Tak ada Okay, they are important decomposers of wood. Dan juga yang ini kalau korang buka YouTube boleh tengok banyak puffballs. Orang pecahkan puffball bila lepas hujan tu.
cendawan yang akan naik banyak. So yang dia keluarkan ni basically all the spores lah. Dia release to the area. Okay. So, habislah kita basically fungi ni. Very simple, very short. Basically. So ada table je ni yang korang kena isi rasanya dekat dalam notes. Okay. So ini basically summarize basically type of hyphae yang ada pada tiga-tiga phylum, which is Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota. So cuba senang nak ingat, Zygomycota coniocytic, tak ada septa. Okay. So nama pun ikut basically phylum, Zygospore, Ascospore and Basidiospore. Alright. Okay. Dan juga reproduction dia. Okay. So reproduction ni in detail next chapter lah. Okay. Okay. So habislah kita. Very short one. Kita nak warm up je dulu untuk belajar online ni. So kita buka soalan. Bukalah mic kalau ada nak tanya soalan ataupun boleh type. Tak payah chapter ni apa-apa. You can review the chapter. Nanti saya bagi YouTube link. Okay, saya kena upload dekat YouTube. Lepas tu saya bagi link lah. Senang sikit YouTube kan. So you boleh turunkan basically video punya format tu supaya rendah sikit lah. So jimat sikit. So any questions? All clear eh? Okay, Alhamdulillah. Lagi? Tak ada soalan lagi. Soalan lagi? Tak ada lagi. Okay, just reminder, PBL cuma perlu hantar gancat log A dengan log B. Okay, pastikan semua nama. Log B maknanya nama masing-masing kan. Log A pun semua ada nama semua orang lah. Okay, siapkan mana yang tak siap lagi. Okay, saya buka next week 1 jam. Bukan hari ni lah. Nanti kita set dalam WhatsApp. Okay, kita basically saya buka time slot. Masa konsultasi untuk you consult untuk PBL next week. Okay, saya rasa tak perlu pakai Zoom ataupun Google Meet. Tu boleh pakai WhatsApp pun. WhatsApp sekarang kalau you yang baru boleh sampai 8 orang kan. So cukup lah kita kan. Kita pakai group je lah kan. You video call je saya kalau ada soalan. Okay, untuk you discuss masing-masing pun you boleh pakai WhatsApp call je. 8 orang dah boleh sekarang. Okay, so settlekan PBL. Okay, video untuk Kingdom Plante dengan Animalia, insyaAllah saya try buat weekend ni. Okay. Nanti saya masukkan. Video yang lain-lain semua akan ada taklim, insyaAllah next week. Okay.